Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Dafa boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allama al-insana ma lam ya'lam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey. Now, kalaulah awak perasan dalam buku SPS awak, ada satu saya suka pasal buku SPS tu. Kalau pada muka surat 116, sebenarnya buku SPS tu dia dah ada nota sikit kalau korang perasan. Buku SPS, muka surat 116, dia nak cerita macam mana satelit dilancarkan. So kita ulang lagi sekali. Semalam kita belajar mengenai satelit. Okey, satelit ni apa? Satelit ni adalah satu objek yang mengelilingi bumi pada orbitnya. So kita ada 5 jenis orbit. Sekejap. Kita ada 5 jenis orbit. Pertama, kita ada orbit yang paling dekat sekali dengan bumi, namanya adalah orbit rendah bumi, LEO. Lepas tu orbit sederhana bumi. Kemudian kita ada orbit tinggi bumi. Dan kemudian kita ada geopegon dan geosegerak. So semalam kalau kita tengok, kalau geopegon ni, jap. Geopegon, okey, kalau geosegerak ni, dia adalah condong, mempunyai sudut kecondongan. Dia ada sudut kecondongan di satah khatulistiwa, SK. Okay, now dekat sini dalam jenis-jenis orbit ni yang awak kena ingat, semakin tinggi orbit, semakin rendah hal laju satelit. So hal laju satelit ni nanti kita nak cerita, dia bergantung kepada ada tenaga. Tenaga ni yang membekalkan satelit tu boleh bergerak. Kemudian hari ni kita nak belajar satelit ni, okay, boleh dilancarkan, ada kenderaan yang boleh melancarkan roket tu. Which is pertama adalah kenderaan yang kita sekali pakai. Yang sekali pakai ni, contoh yang sekali pakai adalah roket. Okay, roket ni mahal tau. Macam roket tadi saya tengok YouTube, yang first diorang bina, antara yang terawal, roket yang terawal diorang bina, tahu tak dia punya cost untuk satu roket je. Satu roket ni ambil cost dia 1 bilion. Saya tak tahu bilion US dollar ke mana. So maksudnya, roket ni, satu roket, dia punya cost untuk menghasilkan roket tu adalah sangat mahal. Kalau lah awak perasan saya punya pen, saya tunjuk pen tau. Kalau awak perasan saya punya pen, dia bawa orang dekat paling tips ni tau, paling hujung. Awak tahu tak yang paling bawah ni semua, ini adalah bahan bakar dia. Dia dah guna satu, dia jatuh. Dia dah guna satu, dia jatuh. Dia dah guna satu, dia jatuh. Yelah, dia nak isi minyak kat mana kan? So basically, sebenarnya kos roket tu mahal adalah untuk bawa bahan bakar dia dekat sini. Okay, orang tu duduk sikit je kat sini. Okay, sebab dia kena, senang kata dia kena make sure bahan bakar dia tu cukup untuk dia pergi dan cukup untuk balik kalau dia bawa angkasawan lah. Okay, so kat situ kita kata kosnya adalah mahal. Now, contoh pelancar roket, contoh pelancar untuk satelit ni ada satu, kita panggil dia adalah sebagai roket. Keburukan roket ni satu, dia hanya guna sekali sahaja, one shot sahaja. Kemudian kita ada satu, yang ini, okay, yang ini kita panggil dia adalah sebagai yang boleh guna semula ni. Kadang-kadang orang guna perkataan ni adalah space shuttle ataupun bahasa Melayu panggil kapal angkasa ulang-alik. So maksudnya kat sini, ulang-alik ni bahasa Melayu panggil shuttle. Macam bus, shuttle bus. So boleh guna ulang-alik. So dekat sini, okay. So dekat sini cara satelit tu dilancarkan ada dua cara. Sama ada secara orbit terus ataupun melalui orbit pindah Hohmann. Yang ini adalah cara baru. Maksudnya kenderaan kita pakai ada dua jenis. Satu adalah roket ataupun satu adalah space shuttle. Cara dia shoot nak dilancarkan ke orbit tu, dia nak dilancarkan ke orbit, ada dua cara. Satu adalah orbit secara terus, kedua adalah pindah Hohmann, orbit pindah Hohmann. Okay, so sianya korang hari ni. Korang okey ke? Wih, kita 8 orang je ni tau. Ni ikhlas tak masuk? Nik. Syaza okey Syaza? Jujur. Right. Now, so okay.
Saya ada rasa takut pagi-pagi macam ni kan. Saya takut saya cakap seorang-seorang. So, macam ada rasa horror sikit lah. Okay, now. Kalau yang ini awak tengok, okay, saya tunjuk yang A. Ini yang mana satu? Ini Hornman ke atau trajector linear? Secara terus. Hornman. Yang ni, yang A ni. Yes, betul. Hornman. Yes, terima kasih. Sorry, saya pun yang ni. Ini adalah Hornman. Saya tengok video tu pun saya tak faham lagi. So, nanti saya kena tengok baik-baik sikit lah. So, senang kata, dia buat macam ni. Roket tu, dia akan dipindahkan secara dua cara. Sebab dia nak lalu orbit tau, laluan yang betul. So, untuk melancarkan satelit pada orbit yang betul, kita ada dua cara. Satu adalah trajector linear, satu lagi melalui orbit pindah Hornman. Yang ini adalah baru. So tadi saya tengok video dia pun tak berapa faham. So saya tengok lagi sekali nanti. Okay. So nak melancarkan satelit ni kita ada dua. Kita mesti menggunakan kenderaan. Nama kenderaan tu adalah kenderaan pelancar. Kenderaan pelancar, tadi kita kata ada berapa jenis. Nak lancarkan satelit ni, kenderaan dia ada berapa jenis? 2. Yes, 2. Satu? Guna semula. Yes, satu adalah guna semula. Satu lagi? Kali. Yes, kita pakai sekali sahaja. So, roket ni kita guna sekali sahaja. Alright. So, tengok inilah. So, yang ini, okay, kalau EL ni, sekali sahaja ke ataupun guna semula? EL. Sekali sahaja. Yes, yang ini kita guna sekali sahaja. So, yang ini nama dia kenderaan pelancar yang digunakan sekali. Ini sekali sahaja. Yang ini kita boleh guna banyak kali. Dan nama dia adalah guna semula banyak kali pula. Guna semula. So kita ada dua. Kita ada ELV. Kita ada RLV. Awak ingat R tau? R ni reusable. Expandable ni maksudnya terus boleh hancur lah. Tak guna lagi lepas tu. Expandable. Maksudnya dia punya tajuk ni sebenarnya dia adalah banyak daripada yelah teknologi baru. So banyak guna bahasa Inggeris. So bila kita melayukan dia jadi panjang sikit. Kalau yang English tu dia macam nampak simple sikit. Macam guna semula kan. English kita panggil reusable. Kalau kita kata sekali sahaja, English panggil expandable. Okay. So, cara dia dilancarkan pada orbit yang betul kita ada dua. Pertama adalah pindah secara terus. Maksudnya ini untuk shoot satelit tu. So, pindah secara terus. Kita nak shoot satelit tu pada orbitnya. Kita guna cara yang kedua, ini panggil dia sebagai orbit pindah Hornman. Okay. So, kita teruskan. Marilah kita. Oh, takutnya macam mana dia? Okay, saya bagi awak satu contoh. Ini adalah roket. Ini saya kata tadi contohnya ini adalah space shuttle. Okay. Ini adalah space shuttle. Kalau saya kata dia space shuttle, boleh guna semula ataupun guna sekali saja kalau space shuttle. Guna semula. Yeay, guna semula. So guna semula mana satu? ELV ke RLV? RLV. Ya, RLV. Kalau roket? ELV. Yeay, ELV. Alright. So far Haris okey tak? Syaza okey tak? Jujur okey? Tia. Okey, cikgu. Okay, Hai alright. cikgu. Alright, hi, morning. So, kita dah Tak tengok mandi, cikgu. Tengok, Ha? Oh dia? Nisa tak mandi Apa lagi. Syazah? Awak dah mandi dah? Dah. Alright, so kita nak tengok yang ini. Ada siapa-siapa tak yang teringin nak jadi angkasawan? Okay, so angkasawan ni fungsi stesen angkasa antarabangsa.
Saya okey cikgu. Okey Haris, thank you. Stesen angkasa antarabangsa. Ini adalah tempat tinggal. So tempat tinggal kediaman kru angkasawan. Okey. So dekat sini dia membolehkan angkasawan menjalankan penyelidikan saintifik di angkasa. Okey. Now, kenapa dia orang suka buat penyelidikan dekat angkasa? Sebab dekat angkasa ni dia orang tak ada graviti tau, zero gravity. So dia ada pendapat mengatakan bila kita buat satu research ataupun satu kajian mengenai something, bila kita buat dekat angkasa, dia tak ada orang kata effect gravity, dia tak ada daya gravity, keputusan tu adalah lebih tepat. So sebab tu ada angkasawan dia duduk dekat stesen angkasa ni kadang 6 bulan atau 3 bulan atau lebih daripada tu sebab dia nak buat research. So kalaulah dekat sini nanti kita tunjuk macam mana angkasawan tu duduk kat situ, nanti kita tengok video lah. Okay, kalau sempat, kalau tak kita tengok next week lah. So fungsi stesen angkasa antarabangsa ni biasanya adalah untuk research. Nampak tak kat sini? Menyediakan saintifik. Kenapa saya cakap? Sebab keadaannya adalah sifar graviti. So dia tak ada graviti. So contohnya kalau dekat Malaysia kita boleh ada rasa macam sifar graviti ni. Kita boleh buat indoor skydiving. Kita dekat Malaysia ada tak? Saya rasa macam kita pernah ada lah. Kat mana pernah tak korang? Ada tak yang ada experience buat yang macam ni? Yang graviti ni. Graviti, sifar graviti dalam aktiviti terjunan udara. Dia jadi floating. Kat mana ni? Saya rasa macam kat Malaysia pun ada kan? Pernah nampak tak? Saya tak tahu. Tak pernah nampak. Okey, tapi saya rasa macam ada. Nantilah saya cuba tengok-tengok. So yang ini adalah senang kata, satu keadaan kita tak perlulah jadi Syekh Muzaffar nak jadi angkasawan, nak feel hidup macam mana tak ada graviti. So ada dekat bumi ni pun ada. Saya rasa kat Malaysia adalah yang ini. So ini adalah aktiviti terjunan dalam sifar graviti. So kita akan jadi floating lah. So dekat sini kalau awak tengok ni indoor skydiving ni, peserta terjun udara ni akan terapung. So bila dia terapung, dia boleh rasa feel sifar gravity ni. Kenapa? Keadaan ni dia akan mewujud daya tujahan. So daya tujahan tu yang menyebabkan dia boleh jadi floating. So now kita tengok dekat sini, itu tiada sign ketara. Okey, tapi yang pakai keadaan sifar ni sebenarnya dia pakai lebih kepada daya tujahan. Kerana daya tujahan yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas sangat kuat terhadap peserta tersebut adalah sama nilai dengan berat tapi pada arah yang bertentangan. Kalau yang kita kat bumi ni dia pakai macam ada tiup ni tau, udara. Sebab tu dia ada udara. So itu yang menyebabkan dia floating. So itu adalah sama nilai dengan berat. So kita jadi terapung-apung. Okay, now kita nak tengok kat sini. Ini adalah space junk. Apakah itu space junk? Apakah yang awak faham mengenai space junk? Apakah itu space junk? Bahan buangan angkasa lepas. Yes, bahan buangan angkasa lepas. So sedang kata satelit ni banyak tolong kita. Tetapi disebabkan seluruh negara ada satelit dia masing-masing, kadang ada bahagian-bahagian satelit yang rosak, dia mewujudkan sebenarnya kalau kita tengok daripada angkasa, ada benda yang floating-floating kat airspace tu. So benda-benda yang tak guna tu kita panggil dia sebagai space junk. So senang kata sampah-sampah yang dekat angkasa lepas tu kita panggil dia sebagai junk. So kita kenali dia sebagai space junk. So ini kita nampak ini adalah space junk pada geosegerak. So kita ada banyak space junk kat sini. So space junk kita kata kat sini tau. So ini adalah kesan buruk. Kesan buruk semakin bertambahnya satelit, buruknya banyak bahan buangan di angkasa lepas. So bahan buangan di angkasa lepas ataupun bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai space junk merupakan satelit tidak berfungsi. Sebab ada certain satelit bila dia berhenti bergerak, dia tak jatuh ke bumi. Sebab bila dia sampai dekat angkasa lepas tu, yang kat angkasa lepas tu, dia kan tak ada gravity kan. So dia floating je lah. Tapi dia tak ikut orbit dia. Okay. So itu kita panggil dia adalah sebagai space junk. Ataupun apa-apa space junk adalah roket yang habis dibakar. Kan saya kata bahagian roket tu bawah tu dia bawa dia punya bahan bakar kan. So bahan bakar yang ni dia akan macam ni tau. Satu bahagian ni dia akan pakai. Pak, dia tercabut. Dia buang. Tapi masalahnya dia tak jatuh bila sampai kat udara. Dia akan floating kat airspace. Okay. So senang kata dekat sini bumi, kalau awak tengok kat sini,
menurut pemerhatian yang dibuat oleh pihak NASA, 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit rendah bumi merupakan bahan buangan angkasa lepas. Semakin banyak space jam, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit. So, hal ini menerangkan bahawa satelit cuaca, GEOS, lazimnya berubah orbitnya beberapa kali supaya dapat mengelak pelanggaran antara space jam. So senang kata, satelit ni sebenarnya ada yang kontrol kat bumi. So bila dia nampak satelit tu macam dah nak berlanggar dengan space jam, so katakanlah orang kat bawah tu dia akan cuba ubahkan dia punya orbit tu lah, jangan bagi dia berlanggar atau dia slowkan bagi space jam tu gerak dulu. Now, so kita tengok kat sini Nah, peningkatan aktiviti penyelidikan. Tadi saya kata kenapa ada stesen angkasa lepas, sebab untuk aktiviti penyelidikan. So, apakah kebaikan aktiviti penyelidikan kat situ? Saya kata sebab dia ada zero gravity. Dan satu lagi, daripada angkasa lepas tu, kita boleh tengok keadaan dekat bumi. Alright. So, tengok kita boleh tahu cuaca, kita boleh tahu perkembangan angkasa. So, contohnya macam dekat, saya ambil Jepun lah. Jepun kan biasa adalah antara negara yang ada bencana alam. Tahu tak, gempa bumi selalu ada kat Jepun. Sebab awak ada belajar geografi tak? Sebab kedudukan Jepun tu adalah dekat kawasan yang memang selalu kena gempa bumi. Saya lupalah cikgu geografi saya cakap, tapi itu adalah kawasan yang selalu kena gempa bumi. Jepun, Filipina, sebab tu Sabah sikit dia senang kena gempa bumi. Sebab dia punya kawasan lautan tu adalah kawasan memang senang berlakunya gempa bumi. So senang kata, kalau macam Jepun, sebab dia dah tahu negara dia orang tu adalah kawasan yang senang kena gempa bumi, dia orang ada satelit di masing-masing, dia dah tahu pergerakan bumi. So, bila dia tahu pergerakan bumi, dia dah boleh agak gempa bumi tu macam mana nak berlaku. Dia ada kawasan-kawasan untuk kawasan perlindungan dia orang. So macam kita dulu, kita paling teruk apa ingat tak masa kecil-kecil yang awak kecil dulu yang air daripada laut tu melimpah tu besar tu. Ya Allah, tiba-tiba saya lupa. Yang macam kat Penang, kat Langkawi. Apa tu? Korang tak ingat Kau kecil lagi Allah subhanallah, tiba-tiba saya lupa. Daripada laut tu, gempa bumi daripada laut, air laut tu. Lagi sekali. Nisa apa Nisa? Tsunami. Ya! Subhanallah, tsunami! Masa tu tsunami, korang umur berapa tahun? Saya tak ingat lah cikgu. So, kita nak cakap masa tsunami tu adalah unexpected tau. Sebab kita Malaysia, kita tak sangka jadi macam tu. So, kita tak sangka benda tu jadi. Tapi kalaulah kita maksudnya kita alert, sebenarnya kita boleh tahu. Kita boleh tahu awal sebenarnya tsunami tu nak berlaku. Alright. So itu adalah senang kata satelit tu boleh agak pergerakan bumi, pergerakan bumi tu. So kita boleh agak nak berlakunya gempa bumi. Alright. So itu adalah kegunaan satelit. So kegunaan satelit tu boleh mengagak bencana bumi, teknologi dan juga perkembangan angkasa lepas. So kita tengok buku SPS awak. Kenapa ni? Now ini adalah pada muka surat 120. 120. 120. Saya bagi kat ni. Dafa lah. Dafa nak siapa? Jawab soalan nombor 1 ni Dafa, sebab awak baca doa tadi Dafa. TA. Nombor 1. Foto di bawah menunjukkan. Ini katakanlah bayangkan awak jadi angkasawan. Awak duduk dekat stesen angkasa ni kan. Apakah fungsi stesen angkasa ni? Ada 3. Mana satu yang betul? Semua betul ke? 2. 2 tu mana? 2 betul. Mana satu yang betul tu? 2 tadi, menyediakan tempat di angkasa lepas bagi membolehkan angkasawan menjalankan penyelidikan saintifik semasa di angkasa lepas. Yes, betul. Yang ni tempat pelancar ni? Betul. Tempat pelancar satelit ni? Tak. Tempat pelancar satelit. Tak kan, bukan kan. Ini mestilah kat bumi. Nak melancarkan dia mesti kat bumi. Now, so Tia nak siapa untuk soalan B ni? Ni paling kacang soalan B ni.
Dia cikgu saya tengok siapa je ada. InsyaAllah kita hari ni adalah insan-insan yang terpilih. Bangun pagi, Allah gerakkan hati, masuk kelas sains kan. Ada 9 ketul Caca TA. lah cikgu. Cikgu Betul Caca. yang menuju kejayaan. Okey, Syazza. Okey, angkasawan di stesen angkasa mengalami keadaan tanpa tindakan daya graviti. Bulatkan keadaannya dihadapi oleh angkasawan tersebut. Tak ada tindakan graviti. So, keadaan itu panggil apa? Keadaan sifar graviti. Keadaan sifar graviti. Nah, kita tengok tau. So, Caca simpan dulu dah hati nak pilih siapa berkenan kat hati awak. Okey, nak lengkapkan ruang tentang kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Ini adalah kesan buruk sikit. So, dia kata banyak serpihan satelit yang tidak berfungsi, bahagian ELV ni expendable ni macam roket yang terpakai, macam saya kata dia punya bahan bakar dia tu bila dah tak guna dia akan buang sendiri. So itu adalah bahagian-bahagian tak guna. So bahagian benda-benda ni kita panggil dia sebagai apa? Bahasa Inggeris panggil space junk. Bahasa Melayu panggil apa? So Caca nak siapa jawab soalan ni? Nisa. Nisa. English panggil space junk. Melayu cakap apa? Bahan buangan angkasa lepas. Bahan buangan angkasa lepas. Bahan buangan. Lepas sains subjek apa? Tasawuf. Angkasa lepas. Hari ni berapa subjek? 2 ke 3? 3. 3 juga. Okey. 6. Apakah risiko banyak sangat space junk tu, Nisa? Risiko pelanggaran satelit. Yes, pelanggaran satelit. Alright, so kita dah habis 9.1. So sekarang kita nak tengok satelit ni fungsi satelit paling utama adalah dia banyak membantu kita dalam GPS. Korang pernah tak Google korang punya rumah sendiri? Daripada GPS, pernah tak? Pernah. So nampak tak rumah awak tu biasanya dia punya view tu view yang lama ke view yang latest? Lama kan, tapi itu tu adalah macam mana dia boleh ada, itu adalah pemetaan awak punya lokasi rumah. So sebenarnya dia ada baik dan buruk, betul tak? Baiknya satu, kalau lah orang tu sesat, awak bagi share location dia boleh tahu. Buruknya kalau orang ambil kesempatan ke awak, so basically dia boleh tahu rumah awak kat mana. Kalau macam awak ada stalker yang bahaya kan, dia stalk live awak, dia boleh tahu awak duduk kat mana. That one is very dangerous lah. So senang kata teknologi GPS ni ada baik dan buruk. Baiknya satu, dia dapat trace orang-orang yang hilang, kita tak tahu, ataupun rumah tu kat mana. Buruknya kalau lah orang tu adalah stalker yang mencari mangsa. So itu adalah bahaya GPS. Okay. So GPS ni adalah bahasa Inggeris panggil adalah Global Positioning System atau sistem penentu sejagat. Okay, so kita ada aplikasi GPS yang paling famous. Apakah aplikasi GPS yang paling famous kali awak tahu? Waze. Apps. Yes, kita ada Waze. Okay, Waze. Satu lagi adalah Google Map. Tapi biasanya saya selalu pakai Google Map. Tapi Waze ni lagi bagus kan sebenarnya? Sebab kalau saya tak silap, Waze ni, sebab husband saya pakai Waze. Saya malas lah, saya perempuan, saya tak mewakili mana-mana perempuan. Saya susah lah dengan map ni. Peta dengan saya ni memang tak kawan. Dah nak dekat tu saya cepat nervous kan. Bila nak dekat tu saya baru, alamak dia suruh masuk kiri. Saya barulah sibuk masuk kiri. So basically, benda ni menakutkan sikit lah. Waze ni, biasanya Waze ni satu, kalau awak nak tunjuk jalan yang dekat, dia akan bagi. Tapi masalahnya entah mana-mana jalan kecil-kecil yang dia bagi kan. So satu bagusnya Waze, dia boleh tahu accident, keadaan polis. So kat depan tu ada polis ke tak, kat depan tu ada accident ke tak, kat situ ada traffic jam ke tak. So itu adalah antara kebaikan orang kata GPS ni kan. So GPS ni adalah menggunakan orang kata sistem satelit dan juga dia adalah teknologi yang banyak tolong kita. Okay, hai Farisha. Lain okey ke? Hai cikgu, okey je. Okey, awak duduk mana?
Bukit Badung. Bukit Badung kat tepi jalan ke? Tak juga. Tak ada lah. Awak pakai wifi ke awak pakai line handphone? Lain handphone. Oh, okey. Awak pakai data ke awak pakai bil? Semua tanya. Dua-dua ada cikgu. Oh, dua-dua ada. Oh, okey. Bagusnya. Alright. So sebab ada orang kata kalau pakai data cepat habis lah. Semalam Alia tak dapat masuk. Dia kata data dia basic. Kalau basic tu maksudnya apa? Apa maksud data basic? Basic tu Datanya dia boleh lambat. WhatsApp je cikgu. Begitu. Oh, kenapa dia boleh jadi macam tu? Dah expired Tak, sebab internet dia dah habis. Oh, okey. Sebab internet dah habis. Kalau pakai macam tu maksudnya kalau Google Meet dia pakai banyak data kalau korang pakai jenis data begitu. Kalau untuk basic memang tak lepas lah. Okey. So biasanya kalau dalam masa sebulan korang top up berapa ringgit? 30 terus. 30 terus. Oh, okey. So itulah saya nak tahu, saya dah lama sebenarnya tak pakai line. Last time saya pakai line masa saya student, which is 20 years ago. 20 tahun lepas. 20 tahun lepas kat USM. So lama. Lepas tu saya dah tak pakai dah top up, saya pakai line. Okay, now sistem penentu sejagat. So kita nak cerita pasal GPS. So kenapa cerita pasal GPS? Sebab GPS ni banyak membantu. Macam zaman saya dulu-dulu, kalau saya sesat, biasanya saya akan berhenti kat stesen minyak. Lepas tu saya minta buat muka cute sikit kan. Saya kata bang, saya sesat. Boleh tak tolong draw? Masa saya first awal-awal jadi cikgu, saya kena banyak pergi meeting. So biasanya zaman dulu kita tak ada GPS tau. So tempat yang paling selalu saya akan minta tolong, saya dah sesat, saya akan minta tolong dekat stesen minyak. So biasanya kat stesen minyak, normally saya dah minta tolong. Biasanya saya akan minta tolong orang buat map kan. So kalau katakanlah buat map tu pun tiba-tiba jalan saya dah lajak, saya akan berhenti kat stesen minyak. Dekat stesen minyak saya minta orang tu drawkan map. So basically masa dulu saya berani, saya fikir Malaysia kot, semua orang cakap Melayu. Janji saya punya minyak kereta saya mesti full tank. Dan satu lagi, saya bukan dekat kawasan kelapa sawit ataupun kebun getah ke whatsoever. Dia mesti kawasan bandar. So saya okey. So macam sekarang, kalau nak pergi mana-mana, saya rasa korang dah tak ada apa benda yang korang takut. Sebabnya kita dah ada GPS. So apakah itu GPS? So hari ni kita nak belajar mengenai GPS. So GPS ni sebenarnya terbahagi kepada 3 tau. Pertama, GPS ni dia ada yang kawal. Segmen kawalan dan juga segmen angkasa dalam GPS. Okey, ini yang ada kat bumi tau. Kawalan. Okey, lepas tu dia ada satelit GPS yang berpusing. Nampak tak? Ini adalah orbit geosegerak. Dia condong ada sudut condong dekat satah khatulistiwa. Kemudian ini kita yang pakai. So senang kata GPS menggunakan satelit. Tetapi ada stesen dekat bumi yang kontrol. So far okey tak? Boleh faham tak maksud saya? Boleh faham tak? Boleh. Can you understand? So senang kata GPS ni dia ada kaitan dengan satelit. Tetapi ada stesen kawalan yang kontrol kat bumi. Sebab tu if I'm not mistaken, boys awak lagi terror daripada saya. Sebab tu korang pernah perasan ada orang akan datang kat rumah yang dia nak tahu map. Macam Nisa kata map dekat rumah dia, map yang lama kan. Macam rumah saya yang dekat Ijuk pun lama. Kalau rumah saya kat Puncak Alam dulu langsung tak ada dalam map. Sebab tu ada, perasan tak ada kereta yang macam bawa something, dia adalah daripada Google Map. Pernah nampak tak? Tak pernah? Pernah tak? Saya kat Puncak Alam, saya tahu macam ada bukan dia macam kereta. Dia yang snap macam video, the whole thing. Lokasi dekat Puncak Alam. So daripada lokasi everything tu semuanya tu, and then dia bawa dia petakanlah kawasan tu semua. Alright. So itu adalah senang kata itu adalah GPS. Okay. Now so kita tengok kat sini slow-slow tau. GPS first dia adalah sistem kawalan. Bermula dengan sistem kawalan. Sistem kawalan ni dia terdiri daripada stesen kawalan utama alternatif. Dia ada antena, arahan dan juga kawalan serta stesen pengawasan.
Isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan dari satelit GPS akan dihantar di stesen kawalan utama yang menjana mesej navigasi di bumi. Antara maklumat yang dihantar dari antena bumi ke satelit GPS adalah posisi satelit GPS, waktu pembetulan waktu pada jam dan juga data atmosfera. Ini saya tak sure. 6. Stesen angkasa lepas. GPS terdiri daripada satu rangkaian stesen satelit. Okay, so satelit GPS mengorbit pada ketinggian 20,000 dan orbit satelit lazimnya dikenali sebagai orbit separuh segerak bumi. Kita panggil dia sebagai GSO. Okay, now kemudian kita tengok kat sini dia, kalau GPS biasanya dia pakai sekurang-kurangnya 4 satelit. 1, 2, 3, 4. Now GSO ke? Segerak. Cuba tengok Nisa. Nisa terror tajuk ni. Ada segerak, orbit, segerak, GSO. GSO. Betul GSO. So senang kata, dalam GPS dia pakai ada 3 paling utama, segmen kawalan, lepas tu segmen angkasa lepas, ketiga adalah segmen pengguna. Segmen pengguna adalah kita. So kat sini kita pakai 2 dia punya koordinasi. Okey, dia pakai darjah minit saat, satu lagi darjah desimal, DD. Yang ni saya tak pandai sikit ni. Ini pernah tak dapat orang, biasanya, alah rindu pula, kad kahwin kan saya biasanya ada tulisan ni. Sekarang dah lama, dah berapa tahun dah, saya tak dapat kad kahwin, dah 2 tahun kot. So biasanya diorang share yang ini, dekat dalam kad kahwin. Korang perasan tak? Koordinat GPS. Tak perasan cikgu. Saya dah lama tak tengok kad kahwin cikgu. Perasan tak? Tak. Tak perasan. Dulu-dulu kalau Perasan kad cikgu kat kahwin. kahwin saya ada. Wow, kad kahwin awak. Wow. Ya Allah, nak berapa lama simpan kad kahwin tu? Sorry cikgu tak bagi tahu awal. Lah. Mana Abby? Abby tak ada? Tak bangun Beradu lagi? lagi tu. Tak apa. So ini adalah tulisan GPS. So tulisan GPS ni, yang ini dia pakai darjah, minit dan saat. So ini adalah stand for darjah. Ini adalah minit. And then dia pakai adalah darjah, minit, saat. Ni kan? Degree, minit, second. And then kita ada DD adalah decimal degree. DD. Alright, so dia pakai yang ini. So kita terus buat latihan. Kegunaan GPS. Macam ni lah. Kegunaan GPS adalah untuk tujuan navigasi ni untuk cari pandu arah, pengangkutan kenderaan darat dan laut dan juga angkasa lepas. Contoh yang paling famous saya kata tadi Google Map dan juga Waze. Macam saya lebih suka Google Map. Saya tak tahu kenapa Google Map sebab dia dah memang ada kat dalam handphone. Kalau macam Waze ni kena download. Okey, so ini adalah kegunaan satelit GPS. Pertama adalah untuk koordinat yang kita panggil tadi DMS dan satu lagi DD. Kemudian kegunaan pengguna GPS, maksudnya mak ayah awak sebenarnya boleh tahu location awak kat mana. Asalkan orang on dia punya GPS. So maksudnya kalau orang yang kena colek ke apa, dia ada handphone, sebenarnya polis tu boleh trace orang tu ada kat mana. Kawalan polis, waktu ketibaan destinasi ini biasanya adalah macam kapal terbang. Awak dah tahu dia punya arrival dia bila. So ini, kemudian kemalangan jalan raya, ini pakai Waze, keadaan trafik pun Waze, lintasan dibuat, ini macam ada tiba-tiba ada construction, so kita boleh tahu, ini pun sama, kerja penyelenggaraan jalan, ini semua daripada Waze kita boleh tahu. So kita tengok latihan di sini. So tadi kita kata untuk GPS ada tiga benda yang paling penting sekali. Okey, pertama ada yang dekat bumi, kemudian yang ke angkasa, ketiga adalah yang pengguna. So yang ini kita panggil dia ada 3 segmen. Okey, so siapa nak jawab soalan ni? Tadi kita list dekat siapa? Nisa ke? Nisa dah jawab lah. Caca nak pilih siapa? Last dekat Nisa lah. Nisa. So Nisa pilih siapa berkenan di hati? Dia ada 3 segmen. Saya tuliskan dulu segmen. Ni
Ni saya takut dia tidur lah. Dia tak dengar suara ni. Nik! Dia join kelas buat saya call je. Nik! Nik Ipan, bangunlah! Afkar lah cikgu. Afkar, thank you Afkar. Afkar, apa Afkar? Lama tak dengar suara Afkar. Okay, apa dia Afkar? Ya, Okay, dia kan GPS ni dia ada 3 segmen tau. Mula segmen yang ada kat bumi tu yang saya cakap. Segmen apa tu? segmen kawalan, Yeay, segmen kawalan. Lepas tu, segmen angkasa, segmen angkasa. Akhir sekali, segmen pengguna. yeay, segmen pengguna. Alright, terima kasih. Okay, now, kemudian yang ni. Afkar pilih seorang nak jawab soalan yang seterusnya yang A, B dan C. Haris cikgu. Haris, kalau tak mic tak okey, boleh type je. So, nah mula-mula. Dekat yang first ni, dia segmen yang ini, 1 stesen kawalan utama, 5 stesen pengawasan yang dilengkapi dengan jam ether menerima isyarat daripada satelit GPS. Yang ni dekat angkasa. So, ini segmen yang mana satu? Segmen pengguna ke, angkasa ke, kawalan? Haris! Saya pilih Afkar. Jujur. Kita pilih lah. Jujur. A tu segmen mana satu? Jujur. Jujur. Tak ada. Okay. Lukman? Ya cikgu. Okay. Alright. Ni sama. Okay, jujur. Okay. Jujur. Lukman dah jawab. Pertama adalah segmen angkasa. Okay. Segmen ni je E. Segmen angkasa. Segmen angkasa pula. Bukanlah. Segmen apa? Kawalan ke? Segmen kawalan kan? Ini adalah segmen kawalan. Yang B ni? Satelit ada kat mana? Baru segmen. Yes. Ini adalah segmen angkasa. Akhir sekali? Pengguna. Yeay, segmen pengguna. Okay, now. Apakah kegunaan GPS? Pertama, kedudukan pengguna. Dapat tahu tak kalau tiba-tiba ada orang, kita boleh tahu tak kedudukan orang? Macam awak jujur. Boleh tak mak awak trace awak kat mana? Abang awak trace awak ada kat mana? Boleh ke tak? Boleh tak? First ni boleh tak? Kedudukan pengguna ni. Boleh tak pakai GPS? Kita nak trace kedudukan awak dekat mana? GPS ni ada kat handphone tau. Tak. Boleh. Boleh. Awak ada, kalau ada handphone, awak onkan GPS awak, semua orang boleh tahu awak ada kat mana. Tapi tak semua orang boleh akses. Biasanya macam ni lah. Katakanlah ada orang tu macam kena culik whatsoever. Dia ada handphone. So polis dia akan minta tolong, minta kebenaran. Katakanlah dia pakai line apa. Dia minta kebenaran pada orang, kita panggil apa? Katakanlah contoh Maxis kan. Dia minta kebenaran pada Maxis tolong trace budak yang kena culik tu kat mana. Kalau dia ada handphone, GPS dia on, so kita boleh tahu kedudukannya ada kat mana. So dekat handphone ni sebenarnya handphone kalau orang hackers tu yang bahaya. Hackers dia boleh tahu awak kat mana sebenarnya. So kedudukan GPS, tapi sebenarnya kalau senang kata teknologi ni kalau kita guna cara baik, baiklah. Okay, kalau orang tu sesat, kalau orang tu kena colik, kalau orang tu contohnya Alzheimer kan, orang tu nyanyuk di jalan mana-mana, dia tak tahu nak balik kat mana. So anak dia boleh cari, dia minta tolonglah, trace parents dia dekat mana. So kita boleh pakai GPS tu. Kemudian kita tahu tak kawalan polis? Kita tahu tak kalau polis buat roblox kalau pakai GPS ni? Waze. Yes, kita boleh tahu. Boleh tak tahu waktu ketibaan? Contohnya macam kapal terbang. Yes, boleh. Boleh tahu tak kemalangan jalan raya? Boleh. Yes, boleh. Boleh tahu tak trafik tu? Boleh. Yes, boleh. Lintasan dibuat? Boleh. Lintasan ni macam yes, ini adalah boleh. Kerja penyelenggaraan jalan? Boleh. Boleh.
Mengesan orang yang hilang. Yang ni. Keyword dia, kalau orang ada handphone, kita baru tahu GPS. Kalau dia tak ada handphone, kita boleh tahu tak? Tak Tak. boleh. Tak boleh. Satu je yang tak boleh. So itu kenapa? Sebab tu kita kena kita belajar GPS. Dia kata macam ni. Teknologi ni kalau kita buat cara baik, kalaulah niat awak baik, baiklah. Kalau niat kita tak baik, jadi tak baiklah. Macam saya kata kalau orang tu macam jenis yang psycho. Dia stalker. So dia akan guna GPS tu adalah cara tak elok. Tapi kalau orang tu baik, contohnya macam saya cakap, dia ada parents yang nyanyuk, Alzheimer. Orang Alzheimer ni kesian tau. Dia keluar rumah kononnya dia nak keluar jalan-jalan. Lepas tu tiba-tiba tengah jalan, kadang-kadang dia datang masa keadaan Alzheimer dia tu, dia tak boleh ingat nama dia sendiri. Dia tak tahu pun nama dia. Dia tak tahu pun rumah dia kat mana. So kalau macam tu, kalau dia ada handphone kat tangan, okay. So kita boleh call. Paling senang kita terus call lah. Paling satu lagi kalaulah anak tu dia risau, dia boleh trace daripada kedudukan GPS handphone tu ada kat mana. So itu adalah kegunaan GPS. So GPS ni juga menggunakan satelit. Dia menggunakan satelit. Tadi kita kata GPS ni dia ada berapa segmen? GPS ada berapa segmen? 3. 3. Yang mula-mula sekali segmen apa? Segmen kawalan. Yeah, kita pakai segmen kawalan. Kedua yang kat ni, yang dekat airspace tu, segmen angkasa. Ketiga, Pengguna. yeah, segmen pengguna. So biasanya kita guna ni segmen angkasa. Selalunya kita yang mana satu? Segmen pengguna. Yeah, kita biasanya adalah segmen pengguna. So kenapa kita belajar yang ini? Sebabnya GPS ni banyak menolong kita. So contoh-contoh aplikasi GPS adalah Waze. Google Map. Waze dan juga Google Map. So itu sahaja, kita sampai muka surat 121. Ni dah bangun belum? So minggu depan kita buat 122 dan minggu depan kita akan habis dan kita akan masuk bab 8. Sorry tau saya daripada belakang. Sebabnya saya mula daripada belakang. Pertama tadi saya pilih satelit sebab saya rasa satelit ni adalah mudah. Kedua saya nak masuk tajuk paling best sikit. Ini tajuk bab 8 tu sebenarnya lagi saya suka sebenarnya, tapi saya dah terstudy bab 9 dulu. So yang itu kita buat minggu depan. So do you have any question untuk tajuk ni? No. Ada soalan tak? No. Okay, No. so saya nak minta, saya nak buat satu checklist. Siapa dah siap buku SPS bab 4 dan bab 5, awak tinggal listkan nama dekat situ. Ada yang saya rasa korang dah lupa nak snap bagi saya. Saya rasa paling mudah kita buat old school. Siapa dah siap bab 5, bab 6, awak terus je buat je nama awak tulis kat situ. Okay, kita bukannya nak cari salah. Maksud saya takut korang dah banyak homework. Banyak tak homework? Sampai dah tak terkejar. Sampaikan satu tahap saya rasa saya takut awak dah masuk fasa macam ni. Suka hatilah homework, macam dah tak nak layan homework. Ada tak masuk fasa dah tak nak layan homework? Masih lagi okey ke? Okey? Boleh? So untuk saiz kita buat checklist macam tu. Tapi saya buat checklist dulu. Buku SPS bab 5, bab 4 ke apa? Bab 4 dan bab 5. Siapa yang hilang buku SPS, korang boleh beli kat Shopee. Kat Shopee ada jual buku SPS. So carilah buku SPS kat situ. Ada seorang student tanya saya dah lama kan, sekolah dah tutup. Dia kata sekolah buka tak? Saya mati-mati ingat saya dah bagi kat semua orang. Sebab saya dah bagi geng-geng yang tak datang tu kan. So saya minta maaf sebab zaman PKP ni awak tak boleh pergi sekolah sesuka hati sebab sekolah tutup. So the best thing is saya bagi soft copy. Kalau awak suka nak tulis, cadangan saya beli kat Shopee. Harga dia RM10. Tapi tu belum masuk cas penghantaran. Masuk cas penghantaran saya rasa RM14 kot. So itu sahaja tau. So awak boleh pergi rehat. And then